ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Kita ketinggalan banyak kerana saya duk fikir nak kupas ayat yang mana. Kalau katakan nak kupas permulaan surah Al-Mumtahanah, isu dia sangat indah dan penting sangat, yang berkaitan al-wala wal bara. Tapi oleh kerana kita dalam salat tarawih kita ikut surah Al-Baqarah, maka insya-Allah saya buat keputusan untuk meneruskan tafsir dan menghayati surah Al-Baqarah, di mana kita dah masuk bahagian yang berkaitan dengan Bani Israel. Dan ikhwani, dalam surah Al-Baqarah ada pengajaran yang sangat besar untuk kita umat Islam supaya kenali perangai Bani Israel. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita dalam surah Al-Baqarah bagaimana perangai mereka. Tengok, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala kata, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati Ya Bani Israel Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi. Tengok, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Kat situ ayat-ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala dengan Bani Israel. Perjanjian ini Allah Subhanahu Wa Taala meminta dan mengingatkan Bani Israel supaya kamu kena ingat perjanjian kamu dengan aku. Apa dia? Apakah perjanjian Bani Israel dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyokong dia dan ikut dia. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun, takuti aku. Ikhwani, prinsip takut pada Allah ini yang kita selalu cakap khutbah di hari Jumaat, kuliah ustaz-ustaz, penglibu lara, takut pada Allah. Takut pada Allah macam mana? Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ni Rasulullah tak ada, kita kena sokong sunnah Nabi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Bani Israel, wa iyaya farhabun. Kalau betul kamu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kena ingat perjanjian. Apa dia? Wa aminu bima anzalt. Beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Apa dia? Al-wahyi. Siapa yang bawa wahyu? Siapakah personality yang menurunkan wahyu, yang pegang wahyu Al-Quran dan Sunnah? Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Maksudnya Bani Israel mereka sedar bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah Nabi yang benar. Dan apa yang Nabi Muhammad bawa kepada mereka, hukum hakam, hukum rajam, hukum zina, hukum semua, salat, zakat, ada sebenarnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dalam Al-Quran telah ada, sedia ada dalam At-Taurat. Sebab tu ikhwani, kalau kita tengok dalam hadis-hadis sahih, hatta bab tauhid al-asma' wa sifat, dalam At-Taurat, sebelum mereka tukar dan ubah tafsiran dia, ada hadis sahih Bukhari. Datang seorang pendeta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah Mas'ud, jaa hibrun min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pendeta, dan hadis ini ditolak oleh Jahmiyah, ditolak oleh Asy'ariyah. Antara hadis yang boleh buat Asy'ariyah sakit hati. Subhanallah, kita akan tengok perangai tokoh-tokoh Asy'ariyah sebiji macam perangai Yahudi, ikhwani. Hadis ini hadis sahih. Datang seorang Yahudi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Muhammad, innana najidu anna Allah subhanahu wa ta'ala yada'u as-samawati ala isba' wal aradina ala isba' wash-shajara wal ma'a ala isba' wat turaba ala isba' wa sa'ira al-makhluqati ala isba'." Kata pendeta Yahudi, "Wahai Muhammad, dalam At-Taurat kami jumpa ayat Allah." Betul, ayat betul. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bumi, langit atas satu jari, dan bumi atas satu jari, dan pokok dan air atas satu jari. Lepas tu wat turaba ala isba', tanah atas satu jari, wasair al-makhluqat ala isba', keseluruhan makhluk atas satu jari. Thumma yaqulu Allah ta'ala, ana al-malik, ana al-jabbar, aina al-jabbarun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, bila meletakkan semua makhluk-makhluk ini atas jari-jari Allah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, aina al-jabbarun, aku yang raja. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ana al-malik, aku raja, aku yang maha agung. Aina al-jabbarun, manakah orang yang sombong? Tak ada orang jawab. Apakah reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi? Adakah Rasulullah kata, mu tashbih, mujassimah, mu wahabi? Tak. Rasulullah SAW kata Abdullah Mas'ud, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqaulil hibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum ketawa, mempercayai kata pendeta itu. Saya ulang balik, sebab perkataan ini, subhanallah ikhwani, hadis sahih. Saya pernah tengok puak-puak Jahmiyah yang bertopeng Asy'ariyah, dia nak cuba menodai kesahihan hadis ini. Sebab hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dia kata Rasulullah SAW gelak, mengejek. Bukan, Abdullah Mas'ud kata fadhahika Rasulullah tasdiqan. Perkataan ini tahu tak, budak Asy'ariyah ni tahu dia buat apa kat saya? Dia bawa hadis, dia potong perkataan tasdiqan. Allahu Akbar. Dia potong perkataan Rasulullah mempercayai kata pendeta Yahudi. Perangai siapa ni untuk sembunyikan kebenaran? Perangai siapa? Yahudi. Wa taktumunal haqq, menyembunyikan kebenaran. Kenapa hadis sahih Bukhari kamu nak buang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai kata pendeta itu? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqaulil hibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum ketawa mempercayai kata pendeta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tak tahu hebatan Allah. Mereka tak pernah
wama qadarullah haqqa qadrih. Mereka tak pernah tafakkur mengenai sifat-sifat Allah sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuh. Seluruh bumi di hari kiamat Allah pegang dengan tangannya, dengan genggamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada genggam, tapi bukan seperti kita. Genggam Allah boleh pegang bumi dan langit. Kita boleh pegang bumi. Genggam Allah ada, tapi bukan seperti makhluk. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan, teman-teman yang dirahmati Allah, menunjukkan dalam At-Taurah akidah tauhid yang sebenar ada. Adakah akidah Nabi Musa AS menetapkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala atas langit? Ada tak? Nampak senyap? Ada dalam Quran tersebut. Nabi Musa AS kata kepada Firaun, Tuhan aku di langit. Tapi Firaun kata apa? Waqala Fir'aun ya Haman ibn li sarhan ij'al li min at-tin sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ataupun dalam ayat lain, la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa. Nabi Musa AS kata kepada Fir'aun bahawasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, tapi Firaun memperlekehkan akidah Nabi Musa AS, seperti Jahmiyah sekarang. Di mana Allah, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya budak jariyah, ya jariyah aina Allah? Wahai budak perempuan, di manakah Allah? Qalat fis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi satu soalan, ya jariyah man ana? Wahai jariyah, siapakah aku? Qalat anta Rasulullah, engkau Nabi Allah. Apakah reaksi dan jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keputusan baginda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia budak perempuan yang beriman. Sakit hati buat Jahmiyah, sebab hadis sahih. Ikhwani, akidah yang dibawa oleh Nabi Musa, akidah yang dibawa oleh Nabi Isa, akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Bani Israel dan ulama mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti apa yang dibawa oleh Nabi Isa, sama seperti apa yang dibawa oleh Nabi Musa, sama juga apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Semua nabi sama, ikhwani. Akidah mereka sama. Tauhid Allah di segi uluhiyah dan asma' wa sifat. Tapi ulama Bani Israel tak suka. Dan sama tak dengan ulama Asy'ariyah dan Jahmiyah sekarang? Sama. Tak ada beza. Mengingkarkan sifat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang sahih, yang dibawa oleh ulama Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wal Baihaqi dan semua ulama sunnah. Imam Malik, Imam Syafi'i, akidah yang sama. طيب وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Jangan menjadi antara orang yang paling awal kafir kepada Al-Quran. Jangan menjadi orang yang paling awal menolak wahyu Rasulullah. Jangan menjadi orang paling awal menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Dan jangan tashtaru, jangan beli harta dunia dengan menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita jual prinsip, bila kita jual Al-Quran dan Sunnah dengan harta dunia, ikhwani, kenapa Allah Subhanahu wa taala panggil dunia ni thamanan qalila? Kenapa? Sebab dunia ni tak ada harga dia. Nilai dunia di sisi Allah sangat sikit. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbata ma." Kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah seperti nilai sayap seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Kalaulah dunia ni ada nilai, tapi tak ada nilai.
Sebab tu kalau kita tengok orang kafir dapat harta dunia, menjadi kaya, bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala suka orang kafir sebab bagi dunia. Tak, sebab dunia ni tak ada nilai. Wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampurkan al-haq, kebenaran, dengan kebatilan. Dan inilah antara perangai orang Yahudi, campur perkara yang benar dengan perkara yang batil, supaya orang jadi keliru. Contoh berlaku banyak dalam masyarakat kita. Kebanyakan ustaz, hatta ustaz yang digelar ustaz sunnah, dia tak jujur dengan kita, ikhwani. Kita tengok mereka bila isu salat jarak. Ustaz ini sampai sekarang, ustaz-ustaz ni yang menyokong salat jarak, sampai sekarang mereka tak pernah minta maaf dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mereka tahu mereka salah. Sekarang ni mereka pula menyokong ahli bid'ah dalam bab larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dalam hadis sahih, larang sahabat panggil dirinya sayyiduna. Hadis rawahu Abu Dawud, ورواه الإمام أحمد، ورواه الإمام البخاري في كتاب التاريخ الأوسط. datang dalam hadis Abdullah ibn Syakhir, hadis Abdullah, kalau saya tak silap, supaya tak silap nama sahabat ni, نعم حديث أنس pun ada, وحديث عبد الله نعم مطرف عن عبد الله بن شخير. Bila datang satu rombongan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang satu kabilah, mereka kata, ya Rasulullah, anta sayyiduna, anta sayyiduna. Ada satu riwayat mereka kata anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Mereka kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tuan kami dan anak kepada tuan kami. Apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda alaihi salatu wasallam kata, as-sayyidu Allah tabaraka wa taala. Tengok, Rasulullah tegur, as-sayyid Allah, tuan itu adalah Allah. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, mereka tak puas hati, mereka kata, tayyib, anta afdaluna fadla wa a'zamuna tula wa akbaruna wa sayyidu Quraisy. Banyak riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, ada satu riwayat mereka kata, wa anta sayyidu Quraisy, awak tuan Quraisy, awak ni paling tinggi kedudukan di kalangan orang Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan satu isu penting dalam bab ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi mereka panggil dia sayyiduna? Kenapa, ikhwani? Supaya mereka tidak dipergunakan oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yastajriyannakum syaitan, yakni jangan syaitan menggunakan kamu dan menjadikan kamu berani untuk tidak lama lagi akan guna perkataan lain. Mula-mula sayyiduna, lepas tu akan mula angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada martabat lebih tinggi, sehingga akan timbul puak-puak yang jahil yang kita tengok sekarang ni. Mereka kata Allah itu Muhammad. Tengok tak, baru ni ada budak-budak yang kata Allah itu sebenarnya, Allah itu Muhammad. Tengok fahaman sesat. Kenapa fahaman sesat ini boleh sampai? Kesesatan dia tak akan datang tiba-tiba, ikhwani. Kesesatan dia akan bermula sedikit demi sedikit. Mula-mula sayyiduna, tak lama lagi
nur Muhammad, cahaya Muhammad. Lepas tu dia akan mendewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas la yastajriyannakum asy-syaitan ay la yaj'alakum tastajri'un min al-jur'ah. Jangan kamu, tak lama lagi syaitan akan menjadikan kamu berani berkata sesuatu yang kamu tak ada ilmu. Ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yastahwiyannakum asy-syaitan. Yani jangan syaitan gunakan kamu supaya kamu menjadi wakil kepada hawa nafsu syaitan. Ini ikhwani termasuk dalam bab sadduz zara'i', tutup pintu kerosakan. Sebelum kerosakan berlaku besar dalam akidah, sebelum ada muncul kelompok-kelompok yang mendewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terlebih awal tutup jalan ini. Jelas insya-Allah? Jelas sadduz zara'i', tutup peluang. Sebelum muncul gulungan fahaman sesat dalam tarikat, sebelum muncul budak-budak yang kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, sebelum muncul ustaz-ustaz yang menyesatkan masyarakat yang kata Muhammad ini adalah cahaya Allah, sebelum muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tutup. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis sahih Bukhari, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan melampau memuji aku seperti Kristian memuji Nabi Isa alaihi salam. Nah, baik, ini satu isu. Kemudian antara perangai Bani Israel tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut antaranya وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka daripada kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh Firaun dan kaum dia. Wa id anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'ul azab. Berbagai kesiksaan, penindasan yang Bani Israel lalui. Isteri mereka menjadi hamba, anak mereka menjadi dibunuh, disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan Firaun. Allah Subhanahu wa taala menggelamkan Firaun dalam keadaan Bani Israel boleh melihat bagaimana musuh mereka. Ikhwani, tengok ayat ni. Wa id aghraqna ala fir'aun wa id anjaynakum min ali fir'auna وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أنجيناكم وإذ أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengelangkan Firaun, musuh ketat Bani Israel, dalam keadaan mereka boleh melihat. Kita kalau ada musuh ketat, selalu siksa kita, hina kita, ambil duit kita, bunuh anak kita. Ikhwani, anak yani kalau diberi pilihan, minta maaf, kalau diberi pilihan nak pilih antara isteri ataupun anak, saya rasa kebanyakan orang yang akan pilih anak. Anak tu pewaris. Bayangkan Firaun yang membunuh anak mereka, siksa isteri mereka, isteri jadi hina, isteri-isteri di kalangan Bani Israel menjadi hamba. Kemudian mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun. Mereka melihat dengan mata kasar mereka. Tapi bila datang peluang untuk mereka syirik pada Allah, mereka terus syirik. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sekejap Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Musa untuk berjumpaan, mereka boleh lupa Allah,
dan menyekutukan Allah. Taib, last kali insya-Allah antara ibrah kisah Al-Baqarah. Tak tahu sempat ke tak jemaah kita nampak macam ngantuk nak balik. Sempat nak sekarang ke esok? Kisah Al-Baqarah. Tengok mana ustaz. Kita pernah ustaz. Boleh? Macam mana? Boleh lagi? Taib. 5 minit insya-Allah. Ikhwani, kisah Al-Baqarah ni menunjukkan ciri-ciri yang ada pada Bani Israel, suka menyusahkan diri dalam ibadah. Kalau kita amati dan menghayati kisah ni, kita akan tengok perangai ahli bid'ah. Tengok Nabi Musa alaihissalam kata, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata ke Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala suruh kamu sembelih seekor lembu, baqarah. Mana-mana lembu. Tengok, Allah Subhanahu wa taala tak kata al-baqarah, Allah kata baqarah. Nakirah, bukan ma'rifah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tengok jawapan Bani Israel. Ni datang perintah Nabi ni. Tengok reaksi pertama Bani Israel. Apa dia? Tak percaya. Padahal Nabi tu, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Musa, engkau ni ingat kami bodoh ke? Engkau nak berlekehkan pemikiran kami? Atattakhiduna huzwa? Nak permain-main dengan kami wahai Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa AS kata, aku minta perlindungan Allah, aku ni bukan jahil, aku Nabi tu. Sebab tu ikhwani, tengok orang kita bila datang hadis Nabi, apa dia buat? Dia gelak. Engkau ada di zaman Nabi ke? Tak, kita bukan ada di zaman Nabi, tapi kita ada hadis. Orang akan gelak. Kita kata Rasulullah SAW larang wanita musafir, persendirian. Tak apa, kerajaan Arab Saudi dah bagi dah. Engkau lebih alim daripada kerajaan Arab Saudi. Bukan kita alim ke alim. Ini perintah Nabi. La tusafirul mar'atu masirata atau fawqa 3 ayyam illa ma'a zawjiha atau ma'a dhu mahram. Wanita tak boleh musafir perjalanan 3 hari mesti kecuali bersama suami ataupun ada mahram. Labuk, apa dia kata lapuk. Ni perintah lama, Saudi tak pakai. Dia ingat agama datang daripada Saudi. Tak ikhwani, ini perintah Nabi. Wallahi saya jumpa ramai orang, hatta di kalangan orang saya kenal, Muhib hebat lagi daripada Saudi. Bukan isu hebat daripada Saudi ataupun hebat daripada ulama. Ini perintah Nabi. Tengok perangai Bani Israel. Qalu atattakhiduna huzwa? Engkau permainkan kami wahai Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ikhwani, ibrah dia. Ingat sekali awak tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan awak orang yang susah dalam ibadah. Tengok, lepas tu apa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dah mula Allah susahkan mereka. Tolak perintah Nabi. Musa, minta Tuhanmu ni yubayyin lana ma hi. Lembu yang kita kena sembelih, ma hiya, bagaimana ciri-ciri lembu? Taib. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik. Nabi Musa AS tanya Allah, Allah kata taib, mereka nak susah, kita akan menyusahkan mereka. Mereka menyusahkan engkau wahai Musa, Allah kata aku akan susahkan mereka sehingga tak akan jumpa lembu ni. Jadi Allah kata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Kamu kena cari lembu, bukan yang muda sangat, bukan yang tua sangat, bukan yang muda. La faridun, al-farid yani bukan terlalu tua, wala bikr, bukan terlalu muda. Awanun baina dhalik, tengah-tengah. Lembu yang tidak begitu tua ataupun lembu yang bukan begitu muda, tengah-tengah. Allah tengok susah.
Faf'alu ma tu'marun. Laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Nabi. Jangan susahkan ibadah. Tak boleh. Puasa kalau tak niat panjang tak jadi. Wallahi ikhwani, saya jumpa seorang ahli bid'ah yang saya kenal. Sekarang ni niat dia panjang, ada 5 peringkat. Nawaina siyama syahri Ramadan lillahi ta'ala, wa nawaina an naquma salat at-tarawih lillahi ta'ala, wa nawaina an natahammama kull lailah. Niat dia puasa, niat nak sembahyang, niat apa? Dia ada niat apa? Niat mandi pula. Lepas tu dia ada niat satu lagi, nawaina an naqra al-Quran fi kulli lailah. Saya kata apa ni? Niat bagaimana ni? Panjang niat dia. Syaddadu fashaddadallahu alaihim. Makin mereka tasydid, makin mereka tekan bab ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan tekan mereka. Tengok, Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi Musa kata faf'alu ma tu'marun, mereka tak puas hati, mereka tanya lagi. Qalu ya Musa ad'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, minta Tuhanmu tunjuk apakah warna dia. Minta warna pula. Mereka minta menyusahkan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyusahkan mereka. Allah kata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Allah Subhanahu wa taala kata, dia kena lembu yang warna kuning, bukan kuning biasa. Safra faqi', kuning yang madza naqul, kuning yang sangat-sangat, kuning pecah, kuning terang. Faqi' yani kuning yang menarik mata. Menarik, bila kita tengok warna kuning, kuning cerah, boleh. Safra'un faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Kuning yang cantik yang kalau orang tengok mesti akan suka. Siapa pernah tengok lembu warna kuning cerah? Pernah ada? Mana nak jumpa? Mana nak jumpa ikhwani? Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menyusahkan Bani Israel kerana mereka sentiasa melawan Nabi, mempersoalkan perintah Nabi, sentiasa memperlekehkan hadis Nabi, sentiasa nak menyusahkan diri dalam ibadah. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah memberikan kita pengajaran bahawasanya janganlah kita jadi seperti Bani Israel dan ulama mereka yang sentiasa menolak perintah Nabi dan memperlekehkan perintah Nabi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka أن لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اللهم ثبتنا على دينك وثبتنا على عقيدة التوحيد إن شاء الله. Kalau boleh esok insya Allah saya nak cerita sikit pasal al-wala wal bara daripada surah Al-Mumtahanah insya Allah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.